بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk sama lagi pada pagi ini dalam kuliah khas online di bawah tajuk Bekal untuk Kehidupan yang Abadi. Bekal untuk Kehidupan yang Abadi. Ditaja oleh hamba Allah Lakeside Kepala Batas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati najah kita, mengangkat kedudukannya tinggi ke sisi Tuhan, dijauhkan daripada bala dunia dan juga bala akhirat, dan kita semua didoakan mendapat rahmat dan berkat dengan asbabnya, amin. Bekal untuk mendapat kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi ialah kehidupan di syurga nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kehidupan di syurga ialah kehidupan yang tidak ada lagi mati di sana. Kehidupan di sana, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Jadi untuk kita nak menempah kejayaan yang abadi di sana, segala-galanya bermula di sini, iaitu di dunia yang sementara ni. Saya sangat terkesan dengan satu muqaddimah khutbah yang pernah saya dengar. Dunia disebut dengan Darul Mamar, sementara akhirat disebut dengan Darul Qarar. Dunia ialah negara yang Darul Mamar. Dunia ialah merupakan kehidupan yang kita hanya melalui saja. Dunia ialah kehidupan yang kita hidup di sini
seumpama seperti orang lalu di jalanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang lalu di jalanan, kalaupun orang berhenti, bukan untuk tinggal selama-lamanya di situ. Contoh, kita orang Kedah nak pergi ke Kuala Lumpur. Kita mungkin singgah di Gurun, kita mungkin singgah di Tapah dan sebagainya. Bukan nak bertempat tinggal di situ. Bukan nak buat rumah di situ. Hanya lalu dan singgah untuk mengambil bekal. Berhenti makan di Tapah. Lepas tu mempersiapkan persiapan untuk meneruskan perjalanan lagi. Itulah kehidupan di dunia. Sementara kehidupan di akhirat disebut dengan Darul Qarar, kehidupan yang kekal. Maknanya hidup di sana selama-lamanya. Hidup di sana tidak ada akhir lagi. Hidup di sana hidup kekal dan abadi. Perkara inilah yang gagal dipahami oleh kebanyakan orang. Yang hidup di dunia seolah-olah dia nak menjadikan kehidupan di dunia kehidupan yang kekal macam akhirat. Sedangkan mana boleh? Mana boleh buat kehidupan di dunia akan kekal? Sekalipun seseorang cuba untuk nak buat bagi kekal, tetap tak akan boleh kekal. Sebab di sini ada mati. Mana ada orang yang hidup di dunia tak mati? Semua akan mati. Berarti dia akan meninggalkan dunia. Dan dunia yang dia akan tinggalkan, dunia itu pun akan berakhir. Dunia akan musnah dengan berlakunya kiamat. Macam mana kita nak tinggal di sini? Di sini akan hancur binasa. Dunia disebut dengan Darul Fana, negeri yang binasa. Indah, cantik macam mana pun dunia, tetap ia akan binasa. Di sini, siapa yang tinggal lama, lama-lama dia akan tua. Di sini, bangunan yang dibina indah lama-lama akan lama. Apa saja yang baru lama-lama dia akan lapuk. Ini di dunia. Tapi di akhirat esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tinggal di sana kekal dan abadi, semakin lama semakin cantik, semakin indah. Di dunia semakin lama makin buruk. Siapa beli kereta baru, lama-lama dia akan melihat keretanya jadi buruk. Dan lama-lama orang panggil kereta tu besi buruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi, kereta yang mahal-mahal lagilah cepat buruk. Kereta yang mahal-mahal lagi akan cepat susut nilai. Orang beli kereta Asia ya, ada sana. Dengan beli kereta Merc, kereta Merc akan turun dalam beberapa tahun separuh harga. Maknanya kereta lagi mahal, lagi cepat turun nilai di dunia. Nak bangga tara mana pun, esok nak jual tak laku dah kereta mahal-mahal. Siapa nak beli? Lepas tu kereta mahal ni orang tak keluar banyak. Sebab tak ramai orang boleh beli. Dan kalau beli pun, lama-lama dia akan turun nilai. Berbeza dengan akhirat. Akhirat negara yang kekal dan abadi. Dan selayaknya akhirat bila mana dia kekal dan abadi, dia adalah menjadi negeri tempat kembali yang paling kita rindui. Sepatutnya macam tu. Orang akhirat, dia merindui akhirat. Orang dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berbangga dengan dunia. Orang akhirat berbangga dengan akhirat. Sekalipun akhirat tu kita tak tahu rupa dia macam mana lagi, kita pun belum pernah melihat negeri akhirat. Tapi akhirat tetap dirindui oleh pencintanya. Orang yang merindui akhirat, berarti orang itu telah terlebih dulu merindui Allah. Sebab syurga ya tempat melihat Allah. Maknanya, kita akan melihat Allah yang kita cinta di dalam syurga.
Tuhan tak dilihat di luar syurga. Allah dilihat di dalam syurga. Tetapi jangan salah faham. Jangan faham kata Allah duduk dalam syurga. Allah dilihat dalam syurga, tapi bukan Tuhan duduk dalam syurga. Jadi subhanallah, maka sebab itu orang beriman sangat merindui syurga. Sebab mereka nak melihat Tuhan di sana. Okey, apa bekal, apa modal dalam bahasa muda? Apa modal kita nak masuk syurga? Apa modal kita nak hidup di kehidupan yang abadi? Yang pertama sekali, kena benci dunia ni. Bila kita benci dunia, baru damai cinta akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau masih tersemat di dalam hati perasaan rindu kepada dunia, nak lagi dunia, dah ada dunia, nak lagi dunia, jadi berarti kita pecinta dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu di antara 10 sifat yang tercela dalam hati manusia ialah hubbud dunia, mencintai dunia. Dunia tak boleh cinta, haram mencintai dunia. Seperti mana huruf, seperti mana haram kita melakukan maksiat, begitu juga haram mencintai dunia. Sebab mencintai dunia ialah di antara maksiat. Mencintai dunia ialah di antara dosa-dosa besar. Sebab orang yang mencintai dunia tak akan mencintai Allah dan tak akan mencintai akhirat. Dia macam tu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, dunia Tuhan suruh berzuhud dengan dia. Maknanya dunia ni Tuhan suruh kita tak suka kat dia. Maka sebab tu dunia dirupakan dengan rupa yang sangat buruk pada saat Nabi kita SAW dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Nabi ditunjukkan dunia kepada Rasulullah. Dunia ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Rupanya adalah seperti seorang perempuan tua. Perempuan ni kalau dia tua, dia sudah tak cantik. Bahkan lagi tua, lagi menakutkan. Dulu waktu dia muda, comel, cantik, rupawan, anggun. Bila mana dia tua, rupanya akan jadi buruk. Cukup buruk muka ni bila mana dia kedut. Tahu dia kedut? Ni bibir ni, lah ni cekang lagi kan? Cekang lagi. Esok bila main tua esok, dia kedut sini. Dia kedut ni. Ni tak tahu lah. Antara sini dan sini, berapa kedut tak tahu ni. Habis ya, tak nanti lah. Jadi subhanallah, sampai esok ni, dia kedut ni pula. Pipi hak cekang-cekang ni esok, dia akan kedut. Jadi begitulah rupa dunia yang Nabi lihat dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Yang lebih buruk lagi dia sudah bongkok. Dunia yang Nabi lihat ketika dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ialah seorang perempuan tua yang sangat tua. Dia panggil tua bangka. Yang sudah sangat tua, masalah Sayyidina Muhammad, yang sudah bongkok dan bongkoknya sudah hampir mencecah tanah. Buruk lah. Itulah dunia. Tapi kadang-kadang dunia ni dia berantu, dia rupa seperti perempuan muda sedangkan dia sudah tua macam nenek kebaya tu. Dan Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, dunia ni pernah datang pada Sayyidina Umar untuk menggoda Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar bila tengok dunia mai rupa seperti seorang perempuan muda, Sayyidina Umar kenal tu dunia yang Nabi tengok dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Apa kata Sayyidina Umar? Ya dunia gharri ghairi. Hai dunia, tipu orang lain daripada aku. Jangan tipu aku kenal hang. Aku tak mau hang. Sayyidina Umar ni karamah dia tu di antaranya. Dunia yang Nabi jumpa dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj datang pada dia untuk menawarkan diri. Hang nak apa? Aku nak bagi ke hang. Tapi Sayyidina Umar kata, ya dunia gharri ghairi. Wahai dunia, tipulah orang lain. Jangan tipu aku kenal hang. Betul juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di antara karamahnya, dia pernah menempik malaikat
yang tanya orang mati, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ni dia main pun kita tak tahu. Hak kita hidup tunggu di kubur, dia main waktu bila kita tak tahu. Sedangkan dia dah masuk dalam kubur, dia dah main di kubur lah, tanyalah soalan. Hak kena pukul, yang boleh jawab. Tapi Sayyidina Umar tunggu di kubur, malaikat tu mai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Umar, yang mai hang sakan-sakan, hang tahu tak siapa hang tunggu di kubur ni? Aku. Hang tak kenal ke? Siapa tahu tu Sayyidina Umar? Maknanya Allah jerapkan pandangannya sampai ke alam barzakh. Tu bukan sebarangan. Sebab itu Nabi kata, kalaulah ada lagi Nabi selepas aku, Umar lah Nabi. Tu taraf kedudukan dia. Jadi Sayyidina Umar ni, dia tak mau dunia. Dan dunia tak mau kat dia. Dan dunia nak dia. Beza dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Muhammad, dia tak mau pada dunia, dunia pun tak mau kat dia. Dan dunia yang kita duduk ni, dunia yang Tuhan suruh berbekal, mencari bekal di sini. Banyak orang main dunia ni, kebanyakan orang main ke dunia lupa nak membawa bekal ke negeri akhirat nanti. Di sana siapa tak bawa bekal, habis. Mana syurga tu kena beli di dunia, tiketnya kena beli di sini, harganya kena bayar di sini, tapi kita akan dapat syurga di sana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Allah kata, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fatazawwadu, cepat siapkan bekalan. Allah suruh kita mencari bekal di sini, persediaan di sini untuk balik duduk di sana. Maka Allah kata, sebaik-baik bekal ialah taqwa. Sebaik-baik bekal ialah taqwa. Apa dia taqwa? Taqwa ialah perasaan kita dengan Tuhan kita. Perasaan kita dengan Tuhan itu dia panggil taqwa. Apa perasaan yang kita rasa dengan Allah? Perasaan yang kita rasa dengan Allah yang dinamakan dengan taqwa itu ialah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, iaitu menjunjung tinggi titah perintah Allah dan menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah. Perasaan. Kalau hak tu yang disuruh oleh Tuhan, jadi perkara tu sangat besar di hati kita. Kalau perkara tu perkara yang dilarang oleh Tuhan, maka perkara tu juga besar di hati kita. Tak berani buat kalau benda tu larangan Tuhan. Dan akan buat sehabis-habis elok kalau itu suruhan Tuhan. Ya subhanallah. Contoh soalan Sayyidina Muhammad. Ustaz suruh nadrah sikar baju. Contoh. Jadi nadrah pun contoh. Dia sikar baju. Macam Kak Mas. Sikar baju Ustaz satu lay tu berjam-jam. Soalan Sayyidina Muhammad. Ustaz ni bukan teruk sangat pun. Baju Ustaz nak suruh serika tu, nak bagi tak kenyot je. Lepas tu saiz ni jangan bagi 2. Saiz kalau 2 Ustaz sikar lain. Jadi orang yang terima amanah untuk menjalankan amanah serika baju contohnya, soalan senang, dia akan tentu buat yang terbaik. Dia takut Ustaz tengok Rasulullah Sayyidina Muhammad dia buat tak terbaik, dia takut tu. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab Ustaz pandai sikar baju. Jadi janganlah kita tu terkurang daripada Ustaz. Mana kamu kena lebih daripada Ustaz. Contoh, sikar baju ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sikar baju, kalau kamu nak ambil saiz lama, faham? Saiz lama, kamu serika baju, jadi masalah sama. Jadi kalau ada saiz lama, okeylah. Faham? Tak ada, tapi kalau ada saiz lama, kamu nak buat saiz baru, kamu tak padam saiz lama, akan timbul 2. Faham tak?
Dia kena bagi mati si lemah dulu, baru boleh buat sihir baru. Faham? Dia kena hampak jubah tu, hampak, lepas tu mati tu, bagi mati. Faham? Baru hampak lain, hidup sihir baru. Tu perasaan. Kalau kita buat kerja, kita harap dapat perhatian orang. Macam mana kalau kita buat kerja, kita nak perhatian Allah? Faham? Ayah ustaz hebat. Dia contoh pada kami. Dia tak pernah sembahyang pakai baju pagoda. Dia sembahyang pakai serba lengkap, sekalipun sembahyang sunat di rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa Mihon? Ha? Puk Panda. Dia panggil siapa? Pergi tengok lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sembahyang, dia mesti pakai jubah. Dan dia tak pakai serban. Mesti dia pakai serban. Sekalipun sembahyang di rumah. Sedangkan di rumah siapa nak tengok? Tapi dia faham, dilihat Allah. Dan dia kata, kita rugi kita sembahyang, kita tak pakai serban. Pakai serban tu 70. Nilai sembahyang pakai serban 70 kali ganda. Maknanya dia menerima tawaran Tuhan. Kita tahu tapi kita tak buat. Rasanya orang perempuan ni kalau boleh pakai serban mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Yang orang lelaki tahu tapi tak buat. Begitu juga ustazah. Dia kata dia heran awak lah orang tak mau nak azan. Kalau dia lelaki dia bang lah dia. Maknanya orang kalau dia tahu tawaran Tuhan, sekalipun benar tu benar sunat, dia kata besar. Sampai ni sugi ni, kalau ayah ustaz ni, masalah saya nak dulu tu dia ada, ni Syamil semua tahu. Kalau mandi dia, habis mandi dia ambil sembahyang, dia nak sugi tu sangkut tak di bunga bata tu, ambil bagi kat dia, dia pegang ni. Sedangkan gigi dia tu telah pun, gigi dia mak ustaz dah tunjuk lah, dia nak juga sugi sebab Nabi suruh. Kita cuba kita renung amal kita, macam mana kita dengan Tuhan. Pasal apa tak sanggup tinggal? Sebab imtithal awamirillah, menjunjung tinggi titah perintah Allah sallallahu alaihi Muhammad. Allahu akbar. Jadi maknanya kalau perintah Tuhan menjunjung tinggi, membesar di hati, sekalipun benar tu benar sunat saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan saya ingat ayah ustaz tak pernah pakai kepiah warna. Ni kita pakai kepiah warna ni. Dia serban dia putih, kepiah dia putih. Tak pernah pakai serban, tak pernah pakai kepiah warna sebab dia nak putih. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan subhanallah, itulah yang saya boleh fahamkan diri saya dan kita semua terhadap makna taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga larangan Allah. Kalau Tuhan tak bagi, hak tu Tuhan tak bagi, tak berani buat. Pasal apa? Sebab Allah melihat apa yang anda buat. Jadi kita hanya duduk dalam keridaan Allah saja. Kita tak mahu duduk walaupun sesaat, duduk dalam kemurkaan Allah. Ini perasaan orang bertakwa. Maka subhanallah, hak inilah yang kita nak bawa di dunia pergi ke akhirat ni. Taib. Kita bukan nak bawa sembahyang, tapi kita nak bawa terjemahan daripada sembahyang tu, takwa. Kita bukan nak bawa puasa, tapi kita nak bawa terjemahan puasa tu. Jadi, sebab semua ibadat-ibadat ni dia melahirkan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan? Puasa membuahkan takwa. Sembahyang membuahkan takwa. Zakat
membuahkan taqwa. Baca Quran membuahkan taqwa. Jadi ibadat ni kena banyak supaya menimbulkan perasaan. Makin banyak kita buat amal soleh, makin menimbulkan rasa dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan menyebabkan seorang tak berani nak langgar di atas perintah dia dan selalu berada di atas landasan dia. Itulah sebaik-baik bekal yang kita nak bawa jumpa dengan Tuhan, iaitu taqwa. Dan orang bertakwa ialah orang yang berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Lepas tu kita ni, kalau kita tak berjaya dalam hidup ni, kita kena renung, apa salahku dengan Tuhan? Tu pertanyaan dia. Nega tak untung, nega rugi, apa salah aku dengan Allah? Hak dia suruh aku buat macam mana? Hak dia larang aku macam mana? Tentu ya dia punya renungan dia. Tu muhasabah dia. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tu kena mengaji. Di dunia ni kena, kita hidup di dunia kita kena mengaji. Kita kena tahu apa tak boleh, apa boleh. Kadang-kadang kita buat benda yang tak boleh buat. Kita tak tahu kata tu tak boleh. Sebab kita tak ada ilmu. Akhirnya kita selalu gagal dalam hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di dunia siapa hidup gagal, akhirat dia akan terjun neraka. Alhamdulillah medali. Kita mesti berjaya di dunia untuk kita berjaya di akhirat esok. Apa dia kejayaan? Dan apa dia keberjayaan di dunia? Apa dia kejayaan hidup di dunia? Iaitu hidup memperolehi taqwa. Orang yang hidup mendapat taqwa ialah orang yang berjaya. Taqwa ialah perasaan. Orang yang telah berjaya memiliki perasaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang berjaya memiliki perasaan tu, dia hamba Tuhan. Dan bila jadi hamba Allah, dia patuh pada Allah. Dia tak kenan Tuhan, dia tak protes Tuhan, dia tak bantah Tuhan. Dia ikut je. Apa Tuhan kata, dia ikut, dia patuh. Tak bantah. Dia turut dan dia redha apa saja ketentuan-ketentuan Allah dalam hidup dia. Itulah dia panggil hamba Allah. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang hidup di dunia Allah perakukan dia hamba dia, maka orang itulah orang yang akan mewarisi syurga di akhirat sana. Seperti mana yang Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nampak dah akhir, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tenanglah jiwa orang yang bertakwa. Irji'i ila rabbiki, pulanglah kamu bertuhan kamu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha Allah Tuhan kamu, dalam keadaan Allah redha pada kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku, iaitu orang yang telah berjaya menjadi hamba Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurgaku. Maknanya jadi hamba Allah baru boleh masuk syurga. Siapa hidup di dunia masih belum berjaya menjadi hamba Allah, dia masih belum ada list namanya dalam syurga nanti. A'udzubillah min dzalik. Ya subhanallah, maka kebahagiaan kita lah kebahagiaan menjadi hamba Allah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi cara menjadi hamba Allah ialah syurga seseorang hamba hidup atas muka dunia ni. Sahabat Sayyidina bersonok, berbahagia jadi hamba dia. Bila jadi hamba dia, semua yang kita nak kita akan dapat di dunia ni. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang dapat kebahagiaan di dunia ialah orang yang akan dapat kebahagiaan di akhirat. Sebab itu kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, Allah Sayyidina Muhammad, kurniakan kepada kami hasanah di dunia dan kurniakan kepada kami hasanah di akhirat. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Apa dia hasanah di dunia? Kebahagiaan jiwa. Apa hasanah di akhirat? Syurga. Jadi kebahagiaan di dunia ialah bila mana seseorang itu berjaya menjadi hamba Allah. Bila mana kita berjaya menjadi hamba Allah, bahagialah hidup atas muka dunia. Mailah macam mana masalah sekalipun, tetap kita akan bahagia. Sebab kita tahu
Allah uji kita sebab Allah nak tambah kebaikan pada kita. Allah uji kita sebab Allah nak bagi kita bahagia di akhirat sana. Sebab bila mai ujian yang kita nak kena tempuh ialah dengan bermodalkan sabar. Bila sabar, pahala tak dikira dah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya sahaja Allah balas pahala orang yang sabar tanpa dapat dikira. Jadi ini Tuhan nak bagi syurga. Sebab itu orang yang Tuhan uji, Tuhan nak bagi syurga kat dia. Sebab Tuhan tahu dia akan sabar menempuh ujian yang Allah bagi kat dia. Sebab itu golongan salafun salih bila ambil ujian, mereka senyum dah. Siapa mereka tahu dah apa yang mereka akan dapat. Dan mereka tahu apa yang mereka akan, bagaimana mereka akan tempuh ujian. Dan mereka dan sabar. Dan Tuhan tu dengan rahmatnya, sabar ni kita tak akan mampu sabar kalau Allah tak bagi kita sabar. Sabar tu Allah bagi. Dia bagi ujian, dia bagi sabar. Tu hebat Allah Ta'ala. Wa ma sabruka illa billah. Tidak ada sabar engkau melainkan billah, batul listi'anah. Wa ma sabruka, tidak sabar engkau melainkan dengan pertolongan Allah. Allah bagi engkau sabar, baru engkau sabar. Hebat tak Tuhan? Kalau dia sayang, dia uji. Lepas tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau seminggu Tuhan tak bagi, atau kalau Tuhan tak uji dia, Tuhan tak bagi dia sakit, dia sedih. Sebab dia tak ada kenaikan darjat. Kalau Tuhan tak uji, nak sabar apa? Bila Tuhan uji, barulah kita boleh sabar. Sebab itu bila diuji, bila sabar, bila ujian datang, senyum. Sebab apa? Sebab mereka tahu apa kesudahan daripada sabar. Maka hiduplah di dunia berpedomankan Al-Quran, berpedomankan dengan hadis, berpedomankan dengan kalam-kalam hikmah daripada para ulama untuk kita memperoleh kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Dan orang yang boleh bagi kita bahagia ialah orang yang kita tengok muka dia, kita bahagia. Faham? Orang bila tengok muka dia, kita sabut, orang tu dia sendiri pun masalah. Macam mana dia nak selesai masalah kita? Kadang-kadang masalah ni bukan kita minta dia tolong selesai pun, tengok muka cukup. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, itulah wajah-wajah orang-orang soleh yang selalu mendapat rahmat dan tumpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hamba Allah Lik Said Kepala Batas di atas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan kehidupan yang dipenuh dengan rahmat dan berkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkannya daripada maksiat, mendekatkannya kepada taat, menjadikan keluarganya keluarga yang bahagia, dan Tuhan akan bagi kejayaan padanya di dunia, kejayaan pada di akhirat esok, dan kita menumpang kebahagiaannya juga di sana nanti insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك.